Okey guys, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada mereka yang menonton video saya ini. Okey. Jadi pada video kali ini kita akan fokus berkenaan dengan cara nak menggunakan Amazon Simple Email Service ni bersama dengan Gmail. Sebelum ni kalau sesiapa yang menggunakan website WordPress untuk menggunakan transactional email, biasanya kita akan menggunakan Mailgun. Mailgun memang sedia maklum, notis dia yang dihantar pada bulan Januari tempoh hari dia dah tunjukkan berkenaan dengan tiada lagi free tier lah. Jadi dia akan mengenakan charge pay per use lah. Maknanya berapa banyak kita guna, banyak tu kita pakai. Jadi mungkin pada rate dia tu pada saya tak berbaloi sikit. Jadi kita beralih kepada Amazon lah buat masa ni. Jadi kalau ikutkan mungkin akan ada, tak tahulah kalau cloud provider lain macam UpCloud ataupun DigitalOcean nak ke arah tersebut, mungkin kita boleh consider untuk beralih kalau ada lah. Tapi buat masa sekarang yang saya nampak Amazon adalah yang reliable untuk menggunakan perkhidmatan email ni. Jadi tanpa buang masa, so kita teruskan. Jadi kalau tak ada siapa-siapa yang tak ada lagi akaun Amazon, boleh buat, daftarkan, dan kita akan terus pergi kepada Simple Email Service ataupun boleh search kat atas ni Simple Email Service, kita tekan, so dia akan pergi kepada home page Simple Email Service lah. Okay, untuk makluman tuan-tuan, dekat dalam Simple Email Service ni, dia akan ada beberapa region ataupun kawasan yang diaktifkan untuk beberapa tempat saja. Jadi tak semua server location yang dia ada kat dalam Amazon ni available menggunakan Simple Email Service ni. Dan dalam kalangan Simple Email Service provider ataupun region ni pun tak semua yang boleh buat aktiviti email receiving. Maknanya kita nak letakkan satu role untuk kita terima email, maknanya kita nak forward email terus pergi ke kita punya Gmail. Jadi maknanya kita menggunakan Gmail sebagai kita punya klien untuk membaca ataupun menghantar email. Jadi contohnya kalau untuk yang sekarang ni yang saya pakai adalah NotVGNet lah. Jadi kalau ada option yang lain yang biasanya saya akan pilih adalah Europe, Ireland. Untuk Asia Pasifik, dua-dua ni, Mumbai dengan Sydney ni dia tak available menggunakan email receiving lah. Tapi untuk kita simpan kita punya data email yang kita terima tu, kita boleh simpan dalam S3 storage. S3 ni, jadi kita boleh gunakan S3 storage yang dekat dengan kita punya server ni, terpulang lah pada masing-masing. Jadi bucket ataupun S3 yang kita akan gunakan ni kita boleh buat di mana-mana server lah, region. Cuma untuk yang sekarang ni saya akan tunjuk untuk NotVGNet lah. Okay, jadi untuk memulakan aktiviti setup email ni, kita perlukan beberapa pengetahuan lah. Yang pertama sekali Amazon Simple Email Service. Yang kedua kita kena ada akaun Gmail. Yang ketiga kita akan menggunakan servis Lambda ni daripada Amazon juga. Okay, so tanpa buang masa, kita terus ke domain panel. Okay, dekat sini dia ada tunjuk contoh yang nak verify domain ni, maknanya okay, dekat sini dia ada button untuk verify domain dan email sending, enable for sending. Kita kena verify dulu domain ni. Kita akan letak domain dia adalah gulihijau.com contoh. So kita kena tick generate GKIM setting. Jadi ni salah satu dummy domain yang saya tak guna lagi. Jadi kita kena letak domain verification code record ni, semua ni kita akan buat record di dalam DNS editor kita. Jadi kalau contoh tuan dah pernah menggunakan Cloudflare,
Jadi biasanya kita akan masuk dalam panel inilah. Dia akan terus ke DNS. Tapi kalau contoh tuan di editor ataupun di domain registrar dan memang ada DNS sendiri, boleh juga. Tak ada masalah, boleh buat rekod yang baru. Cuma just buat rekod lah. Tapi kalau nak memudahkan pada saya lebih suka menggunakan Cloudflare ni sebab kita boleh manage beberapa domain kita yang lain pada satu tempat lah. Lebih cepat dan pantas. Sebab ada certain klien dia menggunakan pelbagai domain register, maknanya syarikat-syarikat hosting mungkin berbeza-beza, jadi susah lah kalau kita nak kena login dan log out account banyak kali. So saya lebih prefer guna Cloudflare lah. Okay, so tadi kita akan buat create record txt. So txt klik add record, jadi kita type dia adalah txt. Kita copy je, dan ini activity ni memang banyak copy and paste je lah. Cuma ada beberapa record yang kita akan create secara manual. Jadi klik save. Okay, so kita teruskan. Pada siap Amazon txt, kita buat cname record. Klik pada ni dan kita select cname, dan kena letak value dia ikut apa yang dah ditetapkan lah, dan jangan ubah pun. Ini memang dah ditetapkan oleh Amazon lah. Kat sini kita kena untick ataupun unclick proxy ini lah. Jangan bagi proxy, just DNS only. Okay. Dah ada 3 jadi kita yang tertinggal 1. Dan ada satu rule tu yang kita kena, macam saya kata tadi, kita akan buat manual. Yang tu iaitu record demarc dan juga apa nama tadi, ni SPF. Yes. Jadi kalau tak buat ni, tak declare, dia akan ada masalah, masuk dalam spam, masalah-masalah yang lain lah, yang dia tak akan muncul dalam inbox user. Okay, yang seterusnya kita akan buat record mx record. Boleh guna sama ada nak tulis alias kat sini ataupun tulis kita punya nama domain, boleh dua-dua. Bergantung pada setting registrar, tapi biasanya kebanyakan macam tu. Okay, so untuk email receiving record ni, kalau tuan-tuan perasan dia ada value 10 kat sini. Lepas tu dia ada inbound. Okay, untuk MS record, kelainan sedikit. Jika bahagian mail server ni, kita hanya copy link tadi, inbound tadi, smtp.us bla bla bla. Yang bahagian priority ni, kita akan letak number 10 ni. So 10, kita tulis 10 kat sini. So save. So dia akan muncul ada nombor 10 kat sini. Dan ini ada dia punya content value pada MS record ni lah. Okay, so lepas settle ni, macam saya kata tadi, ada manual yang kita perlu letak, record manual. Jadi kita akan buat demarc. Ini demarc ni saya tak pasti untuk apa, cuma saya ada tengok ada, nanti tuan-tuan boleh google apa tujuan dia. Cuma yang ni saya copy daripada record domain yang lama lah, dan saya perhatikan kalau tak ada benda ni pun akan memberi kesan kepada email yang kita nak hantar ataupun kita terima. So kat sini saya akan buat satu email juga nanti atas nama info
Dan kita akan letak kat sini domain kita lah, guli hijau. So ini kita copy dan ini dekat bahagian txt. Ni dimak. So auto save. Nanti kod ni saya akan letak juga dalam blog saya, dan nanti boleh lihat pada description video ni. Saya akan bagikan pautan link terus kepada blog tersebut. Jadi tuan-tuan hanya perlu ubah beberapa ayat yang diperlukan lah. Jadi rekod yang kedua kita akan letak rekod SPF. Okay, dalam rekod SPF ni kita akan letak dalam masa yang sama type dia txt. Kita akan letak nama domain kita, guli hijau. Dan copy paste je value ni lah. Apa sama saya akan letak dalam blog, nanti boleh copy paste. So kita akan semak semua dah ada. txt ada, cname dah ada, ms dah ada, dimak dah ada, dan spf pun dah ada. So dia akan hantar email. Sekejap. Dia akan hantar email lah atas akaun yang kita dah daftarkan lah. Jadi untuk sahkan domain kita ni dah diterima, dah masuk lah. So guli hijau successfully verify. Okey, jadi biasanya saya akan buat satu akaun Gmail yang baru lah, khusus untuk menggunakan email yang baru ni untuk guli hijau. Jadi ini contoh dummy email Gmail yang saya akan guna. Tapi kalau contoh tuan-tuan dah ada email Gmail yang sendiri, boleh gunakan sedia ada lah. Untuk kita bindkan akaun tu di sini nanti, di bahagian akaun. Ini contoh lah email yang saya dah ada letak. Ini contoh untuk akaun-akaun yang lama lah. Jadi kat sini kita akan tambah another email address. Jadi kalau kita nak hantar, nanti dia akan muncul kat atas ni, from siapa. Nak guna Gmail ataupun nak guna domain kita sendiri. Okey, sebelum nak sampai tahap ni, kita baru je selesai dekat domain name server ni, Cloudflare. Jadi kita akan pergi kepada IAM role dulu. Jadi lambda ni kemudian IAM role dulu. Kita kena buat satu role, satu user untuk buat untuk menjalankan aktiviti di lambda ni lah. So kita kena klik pada IAM. Jadi dia akan keluar satu panel yang macam ni lah. Jadi kat sini dia ada bagi tahu user berapa, role dia berapa. Okey, dekat bahagian kiri bawah ni, AWS account ID ni, ini credential yang paling penting lah, yang kita akan gunakan untuk kita dalam sepanjang setting tutorial ni. Dan saya private, saya hidden, tutup benda ni. Nanti tuan-tuan kena copy value number yang ada dekat sini. Jadi nombor ni kita akan gunakan lah. So saya terus pergi kepada okey, jadi untuk yang ni, untuk lambda ni, dia kena, kalau kita ada beberapa domain kita akan letak dalam kita punya account ni. Contohlah ada 10, maknanya kena ada 10 lambda ni function. Sebab dia akan ada kod yang kita perlu ubah dalam index.js. Kita akan gunakan Node.js. Jadi dekat bahagian default config ni yang kita akan ubah. Jadi klik pada service, dia ada dekat bahagian compute ni. So lambda create function. Jadi kat sini kita akan bagi nama guli Gmail. Ini contoh lah. Dan dia punya runtime dia, kita akan pilih Node.js 10.
permission. Ini yang kita kena create execution role tu. Jadi kita akan buat satu new role with basic lambda permission lah. No. Create new role from AWS. Ataupun nak mudah, to create custom role, go to IAM console ni. Dia akan buka satu window baru. Kita pilih lambda. Next. Kita akan create policy. Okay. Jadi kat dalam create policy ni kita akan letak JSON code. Jadi JSON code ni pun saya akan letakkan di dalam blog saya juga. Jadi kod ni tuan-tuan hanya perlu edit satu line saja di bahagian resource. Jadi dekat sini dia ada bagi tahu bucket name. Jadi dalam bucket name ni kita kena letak S3 bucket tadi. Jadi yang mana saya ada sebut tentang ni, saya tak tulis kat sini. Jadi kita kena ada bucket S3. Jadi kenapa kena ada ni, yang akan store data email yang kita terima, yang kita hantar. So kat mana nak dapat access tu, kita pergi kepada service, kita akan klik pada S3. So dekat dalam S3 ni dia akan bagi contoh saya punya yang sudah ada. Saya akan create satu bucket yang baru. Saya bagi nama dia guli hijau. Asia Pasifik. Okey. Jadi kalau ikutkan akaun yang kita letak dalam SES ni, tadi kita pilih adalah North Virginia. Macam saya kata awal-awal tadi, S3 ni kita boleh gunakan apa-apa region lah, sebab dia available di banyak tempat. Jadi saya lebih senang pilih gunakan Asia Pasifik lah, Singapura. Okey, yang ni tak perlu ubah. Ini pun tak perlu ubah. So create bucket. Okey, kita dah pun siap buat guli hijau bucket. Jadi kita klik pada guli hijau ni. Dan kita akan pergi terus kepada setting permission. Okey, dekat setting permission ni kita akan buat satu polisi barulah untuk bucket ni. Jadi kat mana access yang ni, kat dalam ni kita akan letak JSON code lah. Okey, jadi kat dalam ni kita perlu letak code yang ni, yang saya akan bagi juga dekat dalam blog yang saya letak. Jadi tuan-tuan hanya ubah 2 line pula. Yang tadi kita hanya ubah untuk resource, untuk kita letak IAM role role kepada IAM tadi. Ini untuk S3. Jadi saya terus siap-siap letak untuk S3. Cuma ada satu tambahan input yang kita kena letak adalah AWS account ID tadi. Jadi kat mana kita nak rujuk, tetap pergi di bahagian IAM tadi. Yang saya tunjuk belah kiri tadi ada kod yang kita perlu copy lah. Jadi kita copy kod tersebut dan kita akan letak di sini lah. Contohnya okey, yang ni kita akan letak nama bucket kita tadi, iaitu guli hijau. Jangan tersilap. So kat sini kita akan copy dan kita akan paste di dalam S3 ni tadi. So ni saya save. Yes. Okey, ni saya kena delete. Alright, so dia dah save. Jadi jangan tersilap, jangan tercopy ni. Ini saya akan buang. Saya akan buang lah untuk elakkan kekeliruan. Cuma tuan-tuan kena tahulah kat mana nak ambil referral ni. Okey.
Kemudian kita akan kembali kepada dalam lambda. Bukan, dalam IM role ni. Okey, jadi dekat dalam IM ni kita akan create satu polisi yang baru. Kita akan create JSON. Jadi ni kita akan copykan JSON code ni, yang mana kita dah buat nama SDK kita tadi tu di hijau. Dan kita copy je, replace information yang ada. Jadi kod ni pun saya akan letak dalam blok review policy. Kita bagi nama dia guli hijau. Guli hijau Gmail, sebab dia nak bertujuan nak forward email ke Gmail lah. So description, email forwarder. So kita akan nampak lah nama bucket kita dan apa akses yang diberikan kepada polisi tersebut. So create policy. So guli hijau Gmail dah ada. Kalau kita search kat sini, dah ada kat sini lah. Okay, so seterusnya kita kembali kepada IM management rule ni, console ni. Kita akan refresh balik. So kita dah tambah satu polisi yang baru dan kita search balik guli hijau. So dah ada, kita select next. Nah, tak perlu tambah, next, optional. Jadi kita kena bagi nama kepada role ni. Jadi kita akan letak nama yang sama, guli hijau. Gmail juga, saya senang nak ingat. Create role. So role yang baru ni dah ada lah, guli hijau. Jadi kita akan gunakan role ni lah dalam lambda function ni. Jadi kita kena select use an existing role. Jadi kita baru je tambah, jadi kita kena refresh lagi sekali lah. Kat sini, klik je. Dia akan muncul user yang baru, guli hijau Gmail. Bukan user dia role, peranan yang kita berikan. So kita create function. Jadi dekat dalam lambda ni kita akan gunakan Node.js. Kita akan copy kod yang ada di dalam index.js. Jadi dia asalnya daripada projek yang dibuat oleh Tuan Marius ni. Dia nanti link ni pun saya akan berikan kepada dalam dalam blog tadi yang saya akan tulis. Jadi kod dia ni panjang, kita hanya perlu ubah di bahagian atas ni saja, iaitu di bahagian config ni. Jadi saya dah copy siap-siap dalam saya punya editor dan saya dah buat perubahan sikit pun dekat dalam from email. Okey, saya terangkan sikit untuk ini. Yang from email ni maknanya bila kita hantar email yang kita akan gunakan klien dia adalah Gmail. Bila someone hantar email kepada info example ni contohnya, email tersebut, role tersebut akan trigger role receipt ni. Dia akan trigger setting dia. Nanti kita akan letak. Bila ada email yang menghala ke arah info ni, automatically role tadi tu dia akan forwardkan atas nama no reply ni. Jadi dia akan terus masuk ke dalam inbox. Contoh kat sini kita letak kita punya Gmail dia. Saya letak kat sini gbnet2020@gmail.com. Jadi dia bila dapat je kita spesifik email tersebut, dia akan terus masuk ke dalam inbox Gmail kita. Jadi kalau kita ada beberapa orang ataupun inbox yang dikawal oleh beberapa staff kita, maknanya kita boleh senaraikan di bawah ni lah dalam satu array ni. Ni array, ada beberapa email yang kita boleh letak. Jadi buat masa ni saya hanya menggunakan satu. Okey, yang bawah ni pula pun sama, maknanya kalau untuk different email, maknanya address, contoh ada orang pernah guna kat atas ni info, yang bawah ni mungkin dia nak letak sales.
Jadi orang sales saja yang akan dapat email yang dihantar ke dalam sales example ni lah. Jadi kita akan halakan ke spesifik inbox yang dikawal oleh orang sales. Ataupun di bawah ni add example.com. Jadi add example.com ni maknanya dia menyeluruh. Kalau ada siapa-siapa email yang random people orang hantar, dia akan terus hantar ke spesifik yang ni lah. Maknanya kalau dia tak ada, maknanya dia akan dapat ke semua lah email. To match all email address on a domain, use a kiwi.name part. Maknanya letak je simbol ni. Ini kalau ini biasanya kita tak guna lah. Dan ni pun info ni pun kita tak guna. Dia terlalu general. Jadi kita akan terus spesifikkan. Lebih senang kita spesifikkan email yang kita nak guna lah. Jadi kalau contoh yang ni mungkin sesuai untuk mereka yang ada satu email Gmail saja kat sini. Dia boleh terus letak lah. Apa-apa email yang diterima baik info ataupun sales, dia akan terus masuk dalam satu inbox Gmail. Jadi kalau nak guna kaedah yang ni, kita akan pilih role yang ni lah. Jadi untuk tujuan hari ni, saya akan terus declare satu email yang baru lah kat sini. Boleh hijau. Yang ni kita boleh padam. Okay, so dah edit kat sini. Kita akan select all, copy. Jadi kita akan ubah dekat dalam kita punya lambda ni, editor dia. Dia ada bagi editor atas nama index.js ni. Kita replace maklumat yang ada kat sini. Yang lain tak perlu usik. Kita hanya ubah macam saya katakan tadi dekat bahagian default config saja. Okey, settle kat sini. Kita klik, belum. Sebelum save, kita akan pergi di bahagian basic setting. Kita akan klik edit. Dan timeout, berapa jangka masa timeout ni kita akan jadikan dia 30 saat. Save. Dan yang ni pun kita save. Untuk save yang lambda function yang kita baru je tambah di sini lah. So, settle di bahagian lambda. Jadi kita akan move forward ke bahagian yang kedua adalah di bahagian verify email. Yang ni kita belum buat lagi lah. Yang ni pun dah buat tadi. Okey. Kita akan pergi ke SES. Kita akan klik email address. Jadi kat sini dia akan keluar satu panel seperti ini. Kita perlu klik verify a new email address. Jadi seperti yang di Gmail ni saya gunakan adalah Binet 2020. Verify. So close. Dan kita semak balik dalam bahagian inbox kita ni, kita perlu klik pada request verification ni. Klik pada link ni. Okey. Dah successfully verified. Kita akan pergi ke bahagian setting dan klik pada bahagian account and import. Okey, sebelum kita ubah ataupun tambah email kat sini, kita akan tengok balik kat sini, refresh. Dia akan status dia akan berubah jadi verified. Okey. Alright. So settle verified email address, kita akan set up receipt role dulu sebelum kita pergi ke SMTP setting di Gmail. Okey, dekat receipt role ni, okey, kita pergi pada view active role. Kita klik dah role set di bahagian email receiving. Klik pada active role. Jadi kita akan create new role. Yang ni yang email yang sebelum ni saya pernah buat. Jadi saya akan tunjukkan yang cara nak buat yang baru. Okey. Domain yang kita akan guna iaitu Ruli hijau lah. hijau.com. Dia akan effect pada kesemua, maknanya role receive role ni, dia akan trigger apa-apa user yang di bawah domain lah. Kalau ada sales ke, kalau ada info ataupun hello, jadi dia akan trigger domain yang
mana email yang berada di bawah domain inilah. Jadi dia akan affect pada bahagian domain mapping kita ni. Kalau kita ada user sale, kita nak hantar ke email yang lain, kita kena tambah yang baru lah, array yang baru. Ini kita panggil array. Mana ini adalah domain penerima, jadi dia akan forward kepada Gmail yang mana. Jadi kita kena buat satu line yang baru lah. Tapi kalau yang macam untuk demo yang ni, saya tak ada pun nak tambah apa-apa, just macam ni sajalah. Ni untuk kalau akan datang tuan-tuan nak letak ini ada domain kat sini lah, kita akan tambah. Tak perlu ubah dia kat tempat-tempat yang lain, hanya ubah pada bahagian lambda ni saja. Jadi dekat bahagian ini hanya sekali terus dia akan forwardkan role tersebut. Okey, add action. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan letakkan rekod simpanan data email yang kita terima di dalam S3 bucket. Jadi kita dah buat tadi bucket kita itu guli hijau, dan directory yang kita dah buat tadi juga iaitu guli hijau. Guli hijau yang di sini. Mana directory ni lah. So yang kedua kita akan buat lambda tadi. Maknanya lepas dia dah simpan data dalam S3, dia akan trigger lambda function tadi untuk hantar salinan email yang kita terima pada certain address tadi lah, email address. Iaitu kita pergi pada function guli Gmail. Dah selesai, next. Kita bagi nama dia guli Gmail juga. Ini tak perlu ubah. Ini saya lebih prefer letak beginning lah. Ini sebenarnya susunan saja, susunan kepada role lah. Contoh kalau kita ada role yang lain, maknanya dia akan letak di bahagian top lah, bahagian atas. So ini dia bagi review. Kita klik next, create role. So dia akan keluar pop-up yang menunjukkan account dan juga yang saya katakan tadi private tu. Jadi saya akan padam dulu nanti dia punya number ni. Kita kena add permission lah. So bila dah create permission, dia akan enable. Dan di bahagian S3 ni, bila kita semak, kita refresh, dia akan ada pengesahan notification lah setup. Maknanya benda ni berfungsi dengan baik lah. Jadi sekarang kita dah settle di bahagian receive role. Jadi kita akan buat SMTP setting di bahagian Google Gmail kita tadi. Jadi kita akan letak email yang kita tulis tadi di bahagian lambda, iaitu hello guli hijau. Hello guli hijau. Oh ya, sebelum tu di bahagian ni pastikan kita tick treat as an alias lah. Okey, di bahagian SMTP server ni kita akan dapat maklumat ni di bahagian panel SCS. Di setting SMTP. Jadi di bahagian server name ni dia bagi tahu domain dia, iaitu SMTP, email SMTP. Copy, letakkan di bahagian email tadi. Port ni tak payah ubah, 587, ataupun kita nak ubah, dia dah bagi suggestion lah. Tapi saya tak ubah, biar default setting kat situ port dia. Dan username ni dan juga password ni dia berbeza. Kalau ikutkan Gmail account kita sendiri pun, kita ada username dia dan juga password yang tersendiri. Cuma untuk Amazon SMTP setting ni, kita kena rujuk kepada credential yang kita kena create. Jadi maklumat SMTP ni pun berbeza dengan account ID yang kita ada lah. Untuk account Amazon dia lain. Jadi memang dia spesifik untuk email saja. Itu gunakan SMTP. Kita create my SMTP credential. Dan kita bagi nama baru, iaitu contoh hello guli
Ini kalau kita ada banyak email sekalipun, kita boleh guna credential yang sama lah. Yang penting kita dah declare dekat bahagian lambda ni apa email yang terlibat yang kita nak letak lah, sales ataupun info ke yang lain-lain. Okay, so create. Jadi kita kena download dan dia akan keluar notepad macam ni. Alright. Okay, yang ni dia adalah merujuk kepada nama yang kita letak tadi, Hello Bully. Ini pula adalah SMTP username dia yang kita akan letak dekat dalam form ini. Dan ini adalah password lah. Jadi yang ni maklumat ni perlu disimpan lah kalau kita ada rancangan nak buka satu akaun yang lain. Jadi kita boleh guna pakai balik SMTP password ni. Ataupun nanti kita nak set up di bahagian WordPress, bahagian SMTP plugin juga pun boleh menggunakan credential ni. Jadi kita copy, kita paste. So add account. So dia akan hantar verification email ni kepada hello@guli.hijau.com, yang mana kita dah pun settingkan receipt role tadi. Jadi di sini maknanya seharusnya email-email yang dihantar kepada hello tu dia akan forward ke dalam Gmail lah. So kita check bahagian setting kita ni, inbox. Nah, dia dah hantar sekali lah. Jadi maknanya kita dah berjaya lah. Bila dah sampai notification ni, maknanya semua setting tu kita dah set dengan betul lah. Klik dan kita boleh masukkan kod ni, confirmation code untuk verify. So bila dah jadi macam ni, kita dah boleh hantar email dan juga kita boleh terima email di dalam panel Gmail kita. Jadi dia dah successful lah. Okay, now kita dah settle kat sini. Dan kita akan test email sending and or receiving lah. Jadi memandangkan yang kita dah verify tadi adalah account email address iaitu Gmail kita ni tadi. Jadi kita akan cuba hantar menggunakan VNet 2020 ni, iaitu di sini kita create. Jadi from Gmail kita hantar kepada hello@hijau.com. Subjek cubaan, isi pencubaan. So bila kita hantar, jadi sepatutnya email tersebut akan masuk dalam inbox. Inilah. Alright. Mail dia. Mail. Oh, mungkin dia tak boleh hantar ke email sendiri. Saya cuba hantar gunakan email yang ini. Okay. So hello.
Okay, tak ada hantar pada email sendiri. Dia akan jadi looping lah. Okay, tu tak apa. Cuma kita nak tunjuk yang kita dah pun berjaya di bahagian test. Jadi kalau ikutkan di bahagian from ni tadi yang saya ada kata pasal from email tu, dia akan tulis no reply. Dia lebih kepada notification lah. So dia akan, kalau kita nak reply message ni, dia akan reply kepada email ini. Email sebenar lah, yang akan menerima email yang kita akan hantar kalau kita ada reply. Dan ini email kita tadi yang kita dah set up. Alright. Okay, contoh untuk yang status sandbox ni, jadi memandangkan akaun yang saya dah buat ni, dia sebenarnya bukan dalam mode sandbox. Jadi kalau dalam bentuk mode sandbox, biasanya dia akan letak kat sini 1000. Maknanya limit kuota untuk sehari 1000 saja. Jadi kita untuk ubah status daripada sandbox ni nak tukarkan kepada production, kita kena request increase sender limit lah. Okay, kita akan klik kat sini. Kita akan pilih transactional. Ni tak payah isi, kosongkan. Dan kita hanya tulis kat sini, yes, I will comply with AWS and AP. Now describe how you will only send to recipient. So yes, I will only send. So kita just copy je ni. Ubah ayat sikit lah. Dan last sekali kita bersetuju lah. Ya, memang kita ada proses. We have so yang ni, okay, dekat bahagian request ni, kita pilih lah dia punya region yang mana tadi, iaitu Virginia ni, Northern Virginia. Dan limit ni kita nak increase sending limit sehari tadi daripada 1000 dia jadi 50000. So yang ni kat dalam ni kita kena tulislah sikit elaborate apa tujuan kita nak guna servis je lah. Contoh, I will send only to my subscriber or my user in my network. Contoh. So kita boleh dah cerita sikit nanti kita nak guna dalam WordPress untuk kalau ada email subscriber ataupun ada order WooCommerce sebagainya yang memerlukan email notification. Jadi kita boleh elaborate kat sini lah. So benda ni penting juga untuk bahagian support Amazon cuba fahamkan apa kehendak yang kita nak guna. So selepas selesai ni, kita klik submit lah. So itu saja. Jika ada soalan, jangan segan-segan boleh tanya dalam komen di bawah. Saya akan cuba bantu tuan-tuan. Dan saya akan tulis tutorial lah berkenaan ini di dalam blog saya sendiri. Nanti boleh lihat di bahagian subscriber. Dalam bahagian description. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini untuk jika ada tutorial-tutorial lain yang saya akan buat lah yang berkaitan dengan WordPress dan juga front end. Saya nak tahun 2020 ni saya nak fokus pada front end development. Okay, adios.